skuad kebangsaan Harimau Malaya melayakkan diri ke Piala Asia secara merit buat kali pertama dalam 42 tahun sejak tahun 1980. Dan skuad kebangsaan bakal memulakan kempen Piala Asia dengan aksi bertemu Jordan pada 16 Januari, diikuti pertemuan dengan Bahrain pada 20 Januari dan Korea Selatan pada 25 Januari. Dan kita nak tahu sekejap sekarang ni, apa antara peluang Harimau Malaya di Piala Asia. Untuk itu, kita persilakan yang pertama Encik Istimewa, kita persilakan Datuk Dr. Pekan Ramli, Timbalan Setiausaha Bahagian Sukan, Seksi Sukan, Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga pemerhati Sukan Negara. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Pan. Sihat ya? Alhamdulillah. Dan seterusnya di dalam talian juga kita akan bersama dengan tetamu yang kedua. Nanti kita akan persilakan juga Said Anis Said Hussein, bekas pemain Harimau Malaya dan juga merupakan komandan sukan sekarang ini. Apa khabar Said Anis, apa khabar, sihat Sihat, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan mulakan terlebih dahulu. Sekarang ni kita nak lihat bagaimana sebenarnya peluang Malaysia akan berhadapan dengan Jordan. Ini merupakan perlawanan pertama nanti, Datuk. Jadi, keputusan perlawanan pertama ini sangat penting kepada skuad Harimau Malaya. Jadi, apa yang boleh Datuk kongsikan sekarang ini? Sudah pastilah kalau kita melihat kita katakan keyakinan bukan saja peminat tapi juga kepada pengurusan FAM sendiri, mereka juga menyatakan bahawa ini satu keadaan yang sangat orang kata sangat sukarlah, sangat orang kata tough untuk Harimau Malaya untuk bertemu dengan Jordan dalam perlawanan yang pertama. Sudah pastilah kita akan bercakap, penilaian kita sudah pastilah akan berdasarkan kepada ranking, kemudian berdasarkan juga kepada head to head ataupun pertemuan sebelum ini membabitkan antara Malaysia dan juga Jordan, dan begitu juga dengan keputusan-keputusan perlawanan semasa yang membabitkan kedua-dua pasukan. Tetapi apapun bagi saya, yang paling penting adalah perlawanan pertama nanti, apa yang mampu kita terjemahkan di dalam padang, itu yang paling penting. Lepas tu barulah kita akan bercakap tentang perlawanan yang kedua bertemu dengan Bahrain ataupun Korea. Jadi memang satu keadaan yang sangat sukar, tetapi dalam bola sepak ini pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Kita ambillah kira, kita bukan tidak pernah menewaskan pasukan yang berada pada ranking yang teratas dengan kita. Umpamanya macam tahun ni kita telah mengejutkan Kazakhstan dalam satu perlawanan yang begitu dramatik pada bulan November lalu, dan kemudian kita juga pernah seri dengan pasukan yang berada ranking teratas juga, China umpamanya, di mana kita seri dalam perlawanan persahabatan di China sebelum ini kan. Jadi ini semuanya boleh berlaku dalam bola sepak. Sama juga dengan pasukan Jordan, walaupun kedudukan mereka agak terumbang-ambing sekarang ini, tetapi mereka juga berjaya menewaskan pasukan-pasukan yang orang kata berada pada ranking yang teratas dunia. Seperti baru-baru ini mereka juga menewaskan Jamaica yang berada pada ranking yang tak silap saya, ranking yang ke-28 dunia. Dan juga mereka juga hampir menewaskan Serbia 28, Jamaica 58, tak silap saya. Dengan Serbia mereka hampir menewaskan Jamaica. Itu antara yang kita katakan tentang ranking. Sejauh mana praktikalnya ranking ini untuk kita jadikan asas untuk kita orang kata memikirkan apakah keputusan yang berlaku dalam perlawanan ini. Sama ada praktikal ataupun mungkin akan berlaku kejutan-kejutan yang mungkin kita harapkan pada pasukan Harimau Malaya. Jadi debaran kian kita rasakan sekarang ini untuk kita melihat bagaimana skuad Harimau Malaya akan menentang Jordan sebagai permulaan pembuka tirai untuk Piala Asia tahun 2023. Dan kalau kita lihat sebenarnya pemilihan 26 pemain kali ini yang telah pun ke kem latihan dilihat cukup ampuh sebenarnya. Dan adakah Ketua Jurulatih Kim Panggung berperhatian dengan set play yang ada sekarang, Datuk? Ya, saya nampak semua orang bercakap. Saya pun pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Harimau Malaya sekarang ini boleh kita kaitkan mempunyai pemain-pemain, boleh kita ibaratkan sebagai dream team lah. Dream team kepada peminat sukan bola sepak yang ada di negara kita, dan juga dream team kepada Kim Panggung sendiri. Kerana ini adalah kita katakan kombinasi pemain-pemain terbaik yang ada kepada skuad kita kali ini, daripada gabungan pemain-pemain kita katakan warisan, pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain-pemain terbaik tempatan yang ada. Jadi inilah peluang kita sebenarnya nak menonjolkan sejauh mana kemampuan Harimau Malaya boleh pergi dalam Piala Asia ini. Dan skuad ini saya kira adalah skuad
yang pasti mengejutkan juga Jordan dan juga mungkin Bahrain. Mereka pernah bertemu sebelum ini, tetapi skuad ini kali ini adalah orang kata bukannya gambaran orang kata satu skuad yang nampak orang Malaysia saja, tapi kita nampak mix di antara pemain-pemain yang ada di dunia ini, pemain-pemain seperti orang kata pemain-pemain Eropah, pemain-pemain daripada Sumarih umpama, dan juga pemain tempatan. Jadi ini satu wajah baru skuad Harimau Melaya yang kita harapkan dapat membawa nama negara kita lah ke Piala Asia ni. Jadi gabungan-gabungan peserta dan juga pemain skuad Harimau Melaya ini mampu memberikan kejutan. InsyaAllah kita doakan nanti pada Piala Asia akan datang. Jadi seterusnya kita nak tanya juga kepada Syed Ani yang merupakan bekas penjaga gol untuk Sukan Pra-Olimpik sebelum ini. Syed Ani, saya nak tanya sedikit soalan. Selepas kap pertama pada 2018, Natso Insar kembali ke skuad kebangsaan. Jadi apa peranan yang bakal diberikan oleh Natso sendiri dalam Piala Asia kali ini? Bagi saya adalah pengalaman yang luas beliau, walaupun lama tak bermain untuk negara, tetapi saya rasa pengalaman beliau apabila kita memerlukan seseorang untuk bagaimana nak mengawal tempo permainan. Dia adalah seorang yang boleh melakukannya, tetapi tak banyak bermain untuk JDT pada musim ini, tak banyak bermain untuk negara kerana kecederaan. So itu mungkin sesuatu yang kita boleh lihat juga, tetapi kita tak boleh nak katakan pengalamannya tak mencukupi, dan saya rasa apabila dia seorang antara pemain yang paling senior dalam pasukan, untuk guide pemain-pemain yang lebih muda daripadanya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Mungkin itu adalah salah satu sebab Kim Panggon memanggil dia semula, dan saya tak sabar untuk lihat apakah yang dia boleh berikan untuk pasukan negara, kerana kita tahu bagaimana hantaran beliau, work rate beliau sangat-sangat baik sebelum ini. Tetapi apabila umur mencecah 37, adakah dia boleh melakukannya lagi dalam satu kita boleh katakan level yang sangat-sangat tinggi, kerana apabila kita berhadapan dengan Jordan, Bahrain dan sudah tentu Korea Selatan, ini satu level yang begitu tinggi, tempo permainan yang akan menjadi lebih tinggi daripada apa yang dia melihat sebelum ini, kerana di situ mungkin boleh jadi satu faktor match fitness, adakah dia mencukupi, dan juga sharpness beliau apabila berhadapan dengan pemain-pemain yang lebih mungkin kita boleh katakan lebih fizikal, lebih laju. So banyak faktor kita boleh katakan, tetapi saya rasa pengalamannya adalah sangat-sangat penting bagi pemain-pemain dan juga Kim Panggon, dan saya juga apabila dia dapat keserasian dengan pemain-pemain yang lain. So kombinasi beliau bersama sesiapa, jika dia dapat bermain dalam kesebelasan, kerana saya rasa tak garanti dia punya posisi dalam kesebelasan utama, kerana sebelum ini kita mempunyai Brandon Gunn, Paulo, Hendrick, Stuart Wilkin, Hafiq Fazail. Ini pemain-pemain yang bermain dalam tahap yang tinggi pada musim ini, dan saya rasa dia perlu fight for his place untuk Piala Asia kali ini. Baik, itu dia peranan yang akan dilakukan oleh Natso sendiri sebagai seorang pemain senior, yang kita lihat tadi kalau dikongsikan oleh Syed Ani merupakan kombinasi yang baik, pemain lama dengan yang baru. Dan kalau kita nak kongsikan juga, Roman Morales dilihat sebagai senjata baru skuad Harimau Melaya, baru saja mendapat kerakyatan Malaysia. Jadi adakah Roman ataupun Morales mampu melakukan magis di barisan serangan skuad kebangsaan? Sukar untuk kita katakan, kerana dia masih belum mempunyai caps bersama pasukan negara, dan mungkin apabila mereka mungkin dalam friendly match menentang Syria nanti, mungkin itu adalah salah satu daripadanya yang dia boleh menunjukkan adakah dia boleh mempunyai keserasian bersama pemain-pemain yang lain. Saya rasa mungkin tak terlalu suka untuk mendapatkan keserasian, tetapi adakah dia mempunyai keyakinan untuk bermain di tahap yang lebih tinggi, kerana saya rasa pemain-pemain seperti Paulo Josue, kita boleh lihat Liridon sebelum ini, pemain-pemain yang naturalisasi mengambil
sedikit masa. Mungkin untuk Paulo tak, kerana dia banyak bertukar-tukar posisinya, kerana apabila bermain untuk kolom posisi pun dia banyak sebagai midfield. So bersama pasukan negara, Paulo menjadi antara watak penting untuk barisan hadapan. So untuk Romel, dia boleh bermain beberapa posisi, itu adalah sesuatu yang versatile, boleh bermain di sebelah kiri, kanan, di bahagian tengah sebagai striker. So untuk mempunyai seorang pemain seperti ini saya rasa sangat-sangat penting, dan juga physicality-nya adalah sangat-sangat penting juga. Baik, terima kasih Syed atas perkongsian berkaitan dengan pemain-pemain yang bakal menyinari pasukan Harimau Malaya nanti. Dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk, telah menaruh harapan agar skuad Harimau Malaya dapat mara ke pusingan 16 terbaik. Jadi pada pandangan Datuk sendiri, adakah ini merupakan realiti yang patut kita capai atau bagaimana, Datuk? Ya, saya tidak boleh melihat ini sebagai satu perkara yang ataupun menyatakan perkara yang negatif, sebab kita belum lagi orang kata berada di Qatar dalam memulakan persaingan kita. Tetapi saya yakin kalaulah kita mengambil kira keputusan semasa tadi, kalau peranan pertama kita dapat mengejutkan Jordan, ini tidak mustahil boleh berlaku, kerana gap kita dengan Jordan walaupun ranking nampak agak jauh, tetapi kalau kita melihat kepada, walaupun dalam peranan persahabatan kita tewas 4-0 sebab tu dibawa oleh Tang Jeng Ho pada ketika itu, tapi pemain-pemain yang bermain pada ketika ini dengan pemain sekarang adalah jauh berbeza. Tetapi saya yakin kalau kita dapat menewaskan Jordan, mengejutkan Jordan umpamanya dengan pemain-pemain yang ada sekarang ni, sudah pasti ini akan meletakkan Bahrain dalam keadaan yang lebih tertekan. Walaupun nak bercakap tentang Korea ni, saya agak skeptikal sikit lah dengan rekod Korea yang terbaru ini. Mereka memang orang kata dengan mudah saja menjinakkan pasukan-pasukan daripada Asia Tenggara ini, seperti mana menewaskan Vietnam sampai 6-0, Singapura 5-0 baru-baru ini kan. Jadi kita dapat lihat di sini yang paling penting adalah walaupun sama ada kita nak kalaupun kita kalah, kita perlulah kalah dengan bermaruah. Kita perlu memberikan tentangan yang sengit kepada pasukan-pasukan inilah. Itulah yang saya harapkan, dan tak mustahil perkara ini boleh berlaku, dan kita perlu sentiasa positif untuk memberikan sokongan kepada Harimau Malaya ini. Dan kalau kita lihat dari segi latihan yang telah diberikan oleh jurulatih kita Kim Panggon ketika ini kepada pemain-pemain kita, adakah bagi Datuk sekarang ini dah cukup? Adakah kita dah bersedia untuk ke Piala Asia, Datuk? Saya rasa kita dah bersedia, sebab kita dah mengambil masa yang lama untuk mempersiapkan pasukan ini, dan keluar masuk pemain pun kita nampak tidak banyak berlaku rombakan yang besar. Umpamanya daripada persiapan kita ke Piala Asia 20, Piala Dunia 2026 dan kelayakan Piala Asia 2027, di mana kita mencapai kejayaan menewaskan Kyrgyzstan, menewaskan kita katakan Taipei. Betul. Dan ini satu signal yang sangat baik untuk Harimau Malaya. Cuma yang kita perlu teruskan ialah momentum ini. Momentum ini sangat penting untuk kita teruskan, dan saya percaya pemain-pemain juga bersemangat, walaupun di hati pegawai-pegawai FAM dan juga peminat menyatakan kita berada dalam keadaan yang sukar, tetapi dalam bola sepak ini pelbagai kemungkinan boleh berlaku, dan kita pegang kepada mungkin keajaiban yang kita harapkan untuk Malaysia menembuskan Jordan nanti. InsyaAllah kita doakan sama-sama agar majlis terus dapat diperlihatkan, diterjemahkan di padang nanti untuk Sukan Piala Asia. Dan kalau kita tanya kepada Syed Anis sendiri, mungkin boleh kongsikan antara harapan dan juga adakah Malaysia mampu memberikan tentangan yang hebat kepada pasukan-pasukan lain di Piala Asia. Silakan Syed Anis. Saya rasa kita boleh. Saya rasa seperti Datuk katakan, kita perlu memenangi perlawanan pertama. Saya rasa jika kita memenangi perlawanan pertama, itu akan menambah keyakinan pemain-pemain, dan kedua-dua Jordan dan Bahrain, saya rasa mereka bukan berada dalam form yang terbaik jika kita lihat result mereka baru-baru ini. Dan jika kita dapat mengambil kesempatan ke atas dua perlawanan yang pertama, saya rasa sudah tentu kita akan mempunyai peluang untuk peringkat seterusnya, kerana jika kita lihat Korea Selatan, kita tahu jika kita lihat di atas kertas sudah tentu mereka akan memenangi perlawanan itu, tetapi apa-apa boleh berlaku dalam bola sepak. Manalah tahu pada hari tersebut pasukan negara dapat menewaskan Korea Selatan, itu kita tak tahu. Kita perlu tunggu dan lihat, dan saya rasa yang menentang Jordan, saya rasa peluang yang besar untuk meraih 3 mata. Menentang Bahrain, walaupun
ketiga-tiga pasukan yang kita akan hadapi ini kita tak pernah memenangi perlawanan menentang mereka. Saya rasa dalam International A punya perlawanan, saya rasa itu kita perlu ketepikan, kita tak perlu fikirkan langsung. Saya rasa dalam soal pemain-pemain yang akan pergi, mereka hanya perlu memikirkan tentang diri mereka sendiri. Jika mereka semua sebagai suatu pasukan dapat bermain perlawanan-perlawanan yang sempurna pada hari tersebut, kita boleh menewaskan sesiapa pun, saya rasa. Baik, betul. Jadi kita perlu teruskan bersemangat dan kita perlu kekalkan momentum yang baik oleh pasukan Malaya untuk terus mara dalam pusingan yang selanjutnya di Sukan Piala Asia nanti. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Pekan Ramli, Pemerhati Sukan Negara, bersama dengan Said Hussein, bekas pemain Harimau Melaya, dan kita doakan juga agar skuad Harimau Melaya terus menyinari pentas Sukan Piala Asia tahun 2023 yang telah pun kita dapat. Ini merupakan kali pertama sejak 42 tahun yang lepas. Jadi kita doakan agar mereka dapat melonjakkan diri mereka ke tahap yang lebih baik. InsyaAllah kita doakan agar skuad Harimau Melaya terus dapat menjadi pasukan terbaik dalam dunia.